Okey, kita masuk ke taklimat PBS bagi tahun 2014. Okey, hari Khamis lepas cikgu telah diberi taklimat daripada pentafsir pusat dari yang dilantik oleh Majlis Peperiksaan Malaysia untuk disampaikan kepada kamu. Okey, diharap kamu mengambil perhatian perkara-perkara yang akan cikgu sentuh sepanjang taklimat ini supaya kamu tidak keluar daripada kehendak Majlis Peperiksaan Malaysia. Okey. Jadi perkara pertama yang kita hendak sentuh hari ini ialah berkaitan dengan tema kerja kursus sejarah kertas 4. Kod 940/4 iaitu bagi tahun 2014. Bagi tahun 2014 kita ada 4 tema. Tema yang pertama sejarah tokoh. Tema yang kedua sejarah sukan. Tema yang ketiga sejarah politik. Dan tema yang keempat ialah sejarah etnik, kaum, klan, suku, kaum. Boleh faham? Okey. Jadi hari ini kita nak lihat apakah kehendak Majlis Peperiksaan Malaysia dalam sejarah tokoh. Okey, ambil perhatian. Dalam bahagian ini, di bahagian sejarah tokoh, kajian sejarah tokoh bertumpu kepada riwayat hidup individu yang mempunyai kedudukan yang signifikan ataupun penting, sama ada dalam komuniti atau masyarakat, dalam daerah, negeri atau negara. Okey, boleh faham? Jadi siapa yang nak ambil sejarah tokoh ni, tokoh yang kamu pilih itu mestilah seorang yang mempunyai kedudukan yang signifikan. Okey, tak kira peringkat komuniti masyarakat, kita boleh terima kampung lah. Okey, daerah dalam skop yang lebih luas, negeri lagi luas, dan negara peringkat kebangsaan. Dia tidak letakkan satu had peringkat mana yang kamu hendak buat kajian. Tetapi yang paling penting ialah signifikan atau penting. Boleh faham? Jelas? Okey. Jadi kepentingan atau signifikan inilah yang kamu akan tonjolkan dalam penulisan kamu. Jangan kamu ingat cikgu faham apa yang signifikan itu. Bila kamu buat seorang tokoh, kamu pilih tokoh tersebut, kamu buat penulisan esei kamu perlu memberi keyakinan, perlu menyedarkan ataupun perlu mempamerkan bahawa tokoh ini memang benar-benar telah memainkan peranan yang penting, sama ada dalam peringkat masyarakat, daerah, negeri ataupun negara. Jangan kamu tulis ikut suka hati kamu, tetapi kamu bertanggapan bahawa pemeriksa itu faham ataupun sedar bahawa orang ini penting. Faham? Itu bukan. Maksudnya objektif kamu tidak tercapai. Bagi yang buat Tun Dr. Mahathir Mohamad, semua orang tahu peranan beliau. Betul? Walau bagaimanapun, kalau kamu gagal mempamerkan aspek tersebut dalam esei atau penulisan kamu, kamu gagal lah. Boleh faham? Esei kamu akan menjadi satu esei yang lemah. Okey? Kepentingan individu itu dilihat dari sudut peranan dan sumbangannya dalam sesuatu bidang. Contohnya, ekonomi, politik, sosial, pendidikan, kebudayaan, agama, keselamatan, intelektual dan sebagainya. Maksudnya, kamu boleh lihat peranan tokoh tersebut dalam bidang-bidang. Sama ada kamu nak lihat dalam skop yang lebih luas ataupun kamu nak lihat dalam skop yang lebih ringkas. Okey, mungkin sumbangan dia terlalu banyak
Jadi kamu kena spesifikasikan. Boleh faham? Seterusnya, individu yang memainkan peranannya dalam bidang itu boleh dinilai dari sumbangannya, dari aspek pemikiran. Jadi macam mana kamu nak nilai bahawa individu itu memberi sumbangan? Satu, dari aspek pemikiran tokoh tersebut. Apa yang dia cuba ubah, apa yang cuba dia ketengahkan, apa yang dia cuba buat. Macam Tun Dr. Mahathir, wawasan 20, dasar pandang ke timur. Semua ni adalah salah satu pemikiran yang memberi satu perspektif baru. Kalau dahulu rakyat Malaysia bertanggapan bahawa kita tak boleh jadi negara maju, tetapi pemikiran Datuk Tun Dr. Mahathir Mohamad telah meletakkan satu landasan. Okey, dia kata tak perlu kita selalu ikut barat. Barat itu yang terlalu unggul. Tetapi dia kata kenapa kita tak lihat orang Jepun, mereka ni orang Asia, kenapa kita tak terima nilai-nilai daripada orang Timur, itu Jepun. Jadi yang ni semua adalah dari aspek pemikiran, tindakan. Okey, apa yang dia buat, program atau aktiviti yang telah dilakukannya. Ini adalah sumbangan. Bagaimana kamu akan menilai sumbangan? Jadi bila kamu letak satu sumbangan, contohnya dasar pandang ke timur, kamu kena letakkan bila dilancarkan, apa objektif dasar tersebut, apa yang berubah daripada dasar tersebut. Sebab yang ni sumbangan. Program semua orang boleh buat. Tetapi keberkesanan program tersebut, keberkesanan itulah yang akan menyebabkan tokoh tersebut muncul sebagai seorang tokoh yang signifikan, penting. Okey, cikgu tidak boleh pergi ke situ, cikgu kata kita perlu buat macam ni, macam ni, macam ni, nak buat universiti kat Lenggong dan sebagainya. Padahal cakap tu cakap, tinggal cakap je. Faham? Tapi tokoh-tokoh merupakan orang yang telah pun berjasa ataupun telah mencapai satu kedudukan yang tinggi. Seterusnya, okey, dalam sejarah tokoh berkenaan, penelitian ke atas individu itu juga hendaklah dilihat dalam konteks pencapaiannya terhadap bidang yang diceburi. Boleh faham? Pencapaian dalam bidang yang diceburi. Kalau pendidikan, sampai mana? Kalau politik, sampai mana? Kamu kena nyatakan. Inilah yang dikehendaki oleh Majlis Peperiksaan Malaysia bagi tema sejarah tokoh. Okey, bila kamu pilih topik, bila kamu pilih tokoh, pastikan tokoh yang kamu pilih bukan seorang yang popular sahaja, tetapi memang mempunyai kedudukan ataupun pernah berjasa kepada masyarakat. Boleh faham? Okey. Kalau kamu datang jumpa cikgu, kamu bagi tahu saya nak buat ketua kampung, tak jadi masalah, cikgu akan luluskan tajuk tersebut. Sebab kamu tahu sama ada dia menyumbang atau tidak. Bagaimana cikgu akan tahu dia menyumbang atau tidak? Cikgu akan lihat di akhir sekali penulisan esei kamu. Kalau esei kamu berjaya menampilkan semua aspek ini, maksudnya memang tokoh tu, tokoh yang kamu pilih benar-benar mencapai satu kedudukan yang signifikan. Kalau tidak, kamu tersalah pilih tokoh. Faham? Dalam sejarah tokoh, cikgu ulang sekali lagi, tidak ada sebarang tokoh politik daripada pihak pembangkang. Boleh faham? Jelas? Jelas? Jelas atau tidak? Okey. Tidak ada seorang tokoh pun yang didakwa di mahkamah seperti pemain bola sepak. Dia memang famous, glamour, tetapi disabit dengan kes rasuah dan dibuang daerah.
Tak boleh juga. Faham? Faham? Sebab kita nak tokoh-tokoh yang boleh dijadikan idola. Mungkin di zaman kegemilangan dia lain. Okey? Tidak ada artis-artis yang famous tetapi berakhir dengan dada ganja duduk di pusat serenti. Tidak mau. Faham? Faham? Sebab kita di sini bagi penekanan kepada sumbangan dan jasa mereka. Okey? Yang ini perlu kamu faham dengan jelas supaya tokoh yang kamu pilih benar-benar mempunyai kualiti hidup yang baik. Okey? Yang berkaitan dengan politik, cuba elakkan. Okey? Tapi tokoh-tokoh yang memegang jawatan-jawatan tertentu yang memerintah negara dan berjasa kepada negara buat program itu, program ini dan sebagainya, kita boleh ambil. Faham? Jelas? Ada sebarang soalan bagi sejarah tokoh yang kamu rasa ragu-ragu kamu nak tanya? Ada? Ada atau tidak? Ada sebarang soalan? Okey, seterusnya kita masuk sejarah sukan. Tema sejarah sukan. Apa yang dia nak dalam sejarah sukan? Ini adalah satu tema yang benar-benar panjang huraian dia. Setiap masyarakat mempunyai tradisi masing-masing dalam kegiatan sukan. Betul? Sukan dalam sesebuah masyarakat itu muncul dalam bentuk kegiatan riada ataupun kegiatan bersifat pertandingan. Macam sepak takraw. Dia awalnya riada, betul, dari aspek sejarah. Selain itu, kegiatan sukan dalam setiap masyarakat mengalami perkembangan dan pembaharuannya. Okey. Kajian sejarah sukan meneliti perkembangan kegiatan sukan tersebut. Dia lihat perkembangan. Perkembangan kamu jangan tersalah tafsir bahawa semestinya dia meningkat. Tidak. Perkembangan maksudnya satu perubahan mengikut zaman. Perkembangannya mungkin juga sebaliknya. Dahulu popular, hari ini kurang popular. Okey? Dan sebagainya. Jadi apa yang kamu kena buat? Kamu kenal pasti perubahan yang berlaku atau perkembangan yang berlaku. Dan faktor-faktor yang membawa kepada perkembangan tersebut. Boleh faham? Kamu kena yang ni kan. Kajian sejarah sukan meneliti perkembangan kegiatan sukan tersebut. Dalam konteks masyarakat Malaysia, tradisi bersukan telah wujud sejak sekian lama. Setiap anggota masyarakat di Malaysia mempunyai pelbagai jenis kegiatan sukan yang diwarisi secara turun-temurun. Contohnya, kaum Cina terkenal dengan sukan wushu, karate, pingpong dan lain-lain. Manakala kaum Melayu terkenal dengan sukan sepak takraw, silat olahraga dan lain-lain, gasing dan sebagainya. Okey. Di samping itu dua saja yang diberi. Kamu boleh, kalau dapat, masyarakat di Sabah dan Sarawak mungkin ada sukannya tersendiri, kegiatan mereka tersendiri. Masyarakat India juga mempunyai sukannya tersendiri seperti silambam dan sebagainya. Okey. Kamu boleh kenal pasti jejak perkembangan sukan-sukan tersebut. Okey. Di samping itu, sejarah sukan juga meneliti kemunculan kegiatan sukan yang baru dalam sesebuah masyarakat. Ada tak golf? Zaman Kesultanan Melayu Melaka ada main golf tak? Tak ada. Selepas zaman penjajah baru masuk golf, betul. Kriket baru muncul, betul. Jadi yang tu pun yang baru muncul.
Ini bukan tradisi tetapi datang hasil daripada penjajahan. Okey. Itu juga boleh kita ambil. Okey. Di negara kita, misalnya sejak awal abad ke-20, banyak sukan baru yang muncul setelah ia dibawa masuk pada zaman penjajah. Contohnya, bola sepak, bola keranjang, karate, olahraga dan sebagainya. Bentuk sukan yang diperkenalkan ini kemudiannya menjadi kegiatan yang popular dalam masyarakat kita. Sejarah sukan harusnya meneliti bagaimana bentuk kegiatan sukan itu muncul, diamalkan dan berkembang dalam masyarakat. Ingat, bentuk kegiatan sukan itu muncul, diamalkan dan berkembang dalam masyarakat. Boleh? Boleh? Para pelajar? Bagus. Dia juga tidak terhad kepada sukan yang spesifik. Persatuan-persatuan sukan atau organisasi-organisasi sukan juga kamu boleh masukkan di sini. Boleh faham? Apa objektif persatuan sukan tersebut? Macam kamu nak buat sejarah FAM. Okey? Bila muncul dan sebagainya, boleh dibenarkan. Tetapi pemilihan tajuk juga perlu selaras dengan pemilihan sumber, terutamanya sumber premium. Okey? Kalau kamu gagal kat situ, kamu akan mengalami masalah dari segi markah nanti. Yang tu cikgu akan sentuh kemudian. Buat masa ni kamu dah faham kehendak tajuk? Okey. Seterusnya, sejarah politik. Sejarah politik ialah satu bidang sejarah yang utama dalam kalangan pengkaji sejarah. Tetapi di sini kamu kena ingat, bila sebut politik saja, jangan fikir parti politik. Okey? Biasanya kita belajar sejarah, kesan dari aspek politik, kesan dari sosial. Ada tak setiap kali kesan politik itu politik? Tidak. Okey? Politik meliputi pentadbiran, pemerintahan dan pentadbiran, perundangan dan sebagainya. Kamu kena faham perkara tersebut. Politik ialah satu bidang kegiatan yang menyentuh keseluruhan kehidupan bernegara bagi sesebuah masyarakat. Menerusi politiklah kehidupan manusia disusun bagi membina kehidupan secara teratur. Baik di peringkat antarabangsa, nasional, negeri, daerah atau kampung. Sejarah politik meneliti tentang kajian, tentang kegiatan, pemikiran dan institusi politik di pelbagai peringkat yang berkaitan dengan perjalanan sistem pemerintahan yang diamalkan dalam sesebuah masyarakat atau negara. Kegiatan politik merangkumi tindakan secara individu atau kumpulan yang dilakukan bagi memperjuangkan keyakinan ideologi atau idealisme untuk membentuk sistem pemerintahan dan kehidupan bernegara yang diasratkan. Okey. Contohnya, kegiatan memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Institusi politik dan sistem pemerintahan pula merangkumi institusi raja, sistem raja berperlembagaan, sistem demokrasi berparlimen, parti politik, sistem pilihan raya dan lain-lain. Sejarah politik juga meneliti pemikiran dan kegiatan yang dilakukan oleh individu atau tokoh, sama ada secara bersendirian atau secara berkumpulan atau organisasi, dalam usaha untuk melakukan penentangan terhadap pihak berkuasa. Misalnya penentangan terhadap pihak penjajah dengan tujuan untuk memperoleh kuasa atau melakukan pembaharuan di dalam sesebuah negara itu. Boleh faham? Boleh faham? Tolonglah jangan buat bersih
reformasi dan sebagainya. Faham? Faham? Kamu pelajar sekolah, dilarang memihak kepada mana-mana parti politik. Tugas kamu belajar dahulu. Faham? Okey. Sebab kamu ni mudah terpengaruh ikut orang. Jadi yang tu bukan tugas kamu lah. Okey. Apa yang kamu nak, kamu buat yang ada. Okey. Misalnya Datuk Maharaja Lela, kalau kamu ada datuk nenek kamu ataupun orang kampung kamu yang pernah berjuang bersama-sama dalam menuntut kemerdekaan dan sebagainya, kamu boleh bawa masuk dia ke tokoh ataupun politik, mana-mana bahagian pun. Okey? Tak jadi masalah. Dalam konteks ini, sejarah politik harus meneliti kegiatan. Fokus kamu dalam penulisan harus meneliti kegiatan, peranan dan sumbangan seseorang atau sekumpulan individu dalam memperjuangkan idealisme yang dipercayai untuk memperbaiki atau menggantikan cara kehidupan bernegara dalam sesebuah negara itu. Okey, kamu juga boleh buat perubahan dalam sistem kehakiman kita. Boleh faham? Badan kehakiman kita mengalami pelbagai perubahan. Kamu boleh buat. Perubahan yang berlaku dalam perlembagaan kita, kamu boleh buat. Okey? Kamu cari kenapa akta ini dimansuhkan, faktor-faktor, akta apa yang digantikan, kenapa berlaku, keadaan semasa dan sebagainya. Kamu tulis. Okey? Contohnya pemansuhan imuniti Raja-Raja Melayu. Kalau kamu ada sumber, kamu ada bahan secukupnya, kamu boleh buat. Semua ini akan merangkumi dalam sejarah politik. Perkembangan Parlimen Malaysia ataupun sistem pilihan raya di Malaysia. Perubahan-perubahan yang berlaku dari tahun 1957 hingga tahun 2000. Kamu boleh buat. Boleh faham? Satu lagi, kamu kena faham, ditekankan oleh majlis bahawa had masa kamu. Perkara-perkara yang ada di dalam sukatan pelajaran kamu, kamu boleh buat sampai tahun 2000 sahaja. Faham? Perkara-perkara di luar daripada sukatan kamu yang kamu buat kajian, kamu boleh buat sampai tahun 2013. Okey? Tak banyak bezanya, tak payah kamu runsingkan benda tersebut, cikgu cuma tekankan sahaja perkara tersebut. Okey, macam badan kehakiman, kamu boleh buat. Okey? Bila mahkamah pertama ditubuhkan di Malaysia, waktu penjajah, kemudian pergi kepada zaman kita mencapai kemerdekaan. Selepas mencapai kemerdekaan, apa perubahan yang berlaku dalam sistem kehakiman kita? Kamu boleh buat. Tapi semua ini memerlukan penelitian yang mendalam. Ini yang kita panggil perlukan sorotan literature ataupun literature review. Pembacaan kamu mesti mendalam dalam satu-satu topik yang kamu akan pilih nanti. Okey. Sejarah politik harus meneliti kegiatan, peranan dan sumbangan seseorang atau sekumpulan individu dalam memperjuangkan idealisme yang dipercayai untuk atau menggantikan cara kehidupan bernegara dalam sesebuah negara itu. Kegiatan politik dalam negara demokratik pada zaman moden ini lazimnya berlaku menerusi penubuhan parti-parti politik. Kegiatan politik seperti ini boleh berlaku sama ada di peringkat kampung, daerah, negeri atau negara. Okey? Jadi kamu boleh buat. Okey? Sejarah kumpulan etnik, kaum, klan, suku kaum. Yang ini senang saja. Etnik kamu tahulah. Okey? Contohnya etnik. Kita ambil etnik Cina, etnik India, etnik Melayu, etnik Iban dan sebagainya. Mana-mana kamu nak ambil boleh. Tak jadi masalah. Dalam etnik itu juga kadang-kadang akan wujud kumpulan-kumpulan yang kecil. Seperti masyarakat India
dia boleh berpecah kepada Telungu, Malayalam, Tamil dan sebagainya. Masyarakat Cina, dia boleh berpecah kepada Hokkien, Tiangchau, Kautong dan sebagainya. Boleh faham? Begitu juga Melayu. Dalam etnik Melayu, dia ada Bajau, betul? Dan sebagainya. Bugis. Melayu Patani. Ada kan? Melayu Brunei. Klan ialah satu-satu keluarga. Contohnya, satu keturunan. Contohnya, keturunan Haji. Ada kan? Kamu pernah nampak? Contohnya keturunan Haji Ali bin Bakar. Apa yang berlaku, dari mana mereka datang dan sebagainya. Boleh faham? Dan suku kaum-kaum. Yang ni terpulang. Maksudnya di sini kamu boleh buat apa saja. Suku kaum asli kamu nak ambil India punya, kamu nak ambil Cina ke, kamu nak ambil orang Bugis di Lenggong ke dan sebagainya. Terpulang pada kamu. Arab, masyarakat Arab di Lenggong. Dan sebagainya kamu boleh ambil. Faham? Kebanyakan negara di dunia pada hari ini didiami oleh masyarakat pelbagai kaum. Di Malaysia misalnya, komposisi penduduknya sangat kompleks. Secara umumnya, masyarakat yang kompleks itu dibahagikan mengikut kategori umum, iaitu kaum. Dalam kategori kaum itu pula terdapat entiti sosial yang lebih kecil, iaitu etnik, suku dan klan. Pembahagian dalam kategori kaum itu mewujudkan kumpulan penduduk Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan dan lain-lain. Pembahagian dibuat berdasarkan kepada perbezaan asal-usul, agama, budaya, bahasa, cara hidup dan sebagainya. Jadi bila kamu buat, kalau kamu pilih tajuk ni, penekanan kamu kena bagi dari mana asal-usul kaum ni, agama yang dianuti, budaya yang mereka amalkan, bahasa yang mereka guna, cara hidup mereka dan sebagainya. Kamu kena bagi fokus kepada penekanan-penekanan ini. Dalam kategori kaum itu pula terdapat entiti yang lebih kecil. Dalam kategori kaum Melayu misalnya, terdapat etnik atau suku yang berbeza-beza pula. Demikian juga dengan kaum Cina dan India. Setiap kaum dan entiti kecil yang ada di dalamnya itu memiliki identiti, budaya, cara hidup dan sejarah asal-usul masing-masing. Inilah yang kamu akan ketengahkan dengan lebih terperinci dalam penulisan esei sejarah kamu. Boleh faham? Boleh faham? Ada sebarang soalan? Setelah kita melihat tajuk, hari ini kita akan lihat penskoran. Bagaimanakah esei kamu ni akan dinilai. Penskoran ini, esei akan dinilai di peringkat sekolah oleh guru. Markah penuh adalah 55 markah. 10 markah adalah untuk dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan maksudnya topik yang kamu pilih itu cetek mana, dalam mana ilmu kamu. Faham? Kalau kamu tulis secara umum, markah pun secara umum. Boleh faham? 10 markah untuk dimensi organisasi penulisan. 10 markah untuk dimensi gaya penulisan. Semuanya ada berapa? 30, betul? 10 untuk pengetahuan, 10 untuk organisasi, 10 untuk dimensi.
7 markah adalah untuk cadangan kajian dan 8 markah lagi adalah untuk pembentangan esei ilmiah. Jadi setiap satu yang buat adalah diberi markah. Kenapa kertas cadangan kajian ini kita bagi 7 markah? Sebab ini adalah idea kamu. Ini adalah satu kertas ringkas yang akan menerangkan kepada pemeriksa apa yang kamu hendak buat dan apa yang kamu akan capai dalam penulisan kamu. Boleh faham? Jelas? Kalau kamu bagi kertas cadangan ini, kemudian kamu tulis benda lain walaupun tepat, benar dan begitu detail, tetapi tidak mencapai objektif yang kamu nyatakan dalam kertas cadangan kamu, maksudnya kamu dah keluar tajuk gagal mencapai objektif dan esei kamu akan gagal. Faham? Perlu kamu faham benda ni betul-betul. Kertas cadangan kajian adalah nadi penggerak yang akan memandu kamu untuk melakukan kajian. Apa yang kamu janji kepada pemeriksa ataupun guru bahawa kamu buat kajian ini untuk mencapai sekian objektif itu, kamu kena capai. Kamu berjanji untuk menerangkan permasalahan-permasalahan kajian dalam yang akan timbul dalam penulisan kamu ini, perlu kamu capai. Bila cikgu baca objektif kamu, tetapi esei kamu lari daripada objektif walaupun bagus, cantik, detail, semuanya okey, dengan footnote, bibliografi, minta maaf, esei kamu sudah keluar daripada tajuk. Faham? Jadi tolong kamu jangan bagi sebarang, jangan abaikan kertas cadangan kajian kamu itu. Faham? Itulah yang kamu kena pastikan. Setiap kali kamu buat, capai tak objektif saya? Faham? Ini adalah kaedah yang sama kamu pergi buat Viva, buat master, buat PhD, buat thesis dan sebagainya. Kamu kena bentangkan kertas cadangan kamu sebelum diluluskan oleh pensyarah. Faham? Kamu jangan datang nak tanya, dah susah payah saya buat macam ni. Macam mana? Esok benda yang sama akan berlaku di IPTA. Faham? Kajian ilmiah kamu buat secara ilmiah. Jelas? Faham? Faham? Okey. Sekarang kita lihat dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan kamu akan dinilai atau diletakkan dalam 3 tahap, iaitu memerlukan bimbingan, competence dan amat competence. Walaupun tahapnya memerlukan bimbingan, dah terlambat untuk dibimbing. Faham? Sebab akhir sekali bila nak bagi markah penskoran kamu akan berada di tahap tu, maksudnya markah telah diberi. Sebelum kamu menyerahkan esei, kamu ada tempoh untuk kamu untuk apa? Rujuk cikgu berulang kali untuk mendapatkan pengesahan bahawa apa yang kamu buat itu betul atau tidak. Faham? Okey. Jangan segan untuk rujuk guru pemeriksa kamu sebab kamu berada di tingkatan 6, guru-guru yang ada adalah guru akademik tingkatan 6. Faham? Ini sebahagian daripada tugas kami. Seterusnya, apakah tahap memerlukan bimbingan? Kalau kamu berada di dalam skop-skop macam ni, kamu akan tahulah. Kita lihat tahap pengetahuan. Jangkauan penyelidikan dan pembacaan terbatas dan tidak menyediakan maklumat secara memuaskan. Maksudnya, kamu nak buat tentang ketua kampung kamu, adalah kamu tahu tentang ketua kampung dia dari yang ni itu saja. Tak ada maklumat yang memuaskan. Pengetahuan keseluruhan berdasarkan maklumat sumber sekunder. Ada menggunakan sumber premier, tidak signifikan. Okey, sumber sekunder maksudnya bila kamu baca dalam buku, macam buku yang kamu nak buat kalau kamu pilih tokoh seperti Tun Dr. Mahathir. Okey, banyak bahan kamu akan dapat daripada buku, tapi kamu baca 1-2 bahan saja. Kamu tak tahu banyak detail.
yang buat ketua kampung, sumber premier je kamu terpaksa bergantung. Sumber sekunder takkan ada. Faham? Benda-benda ni kamu kena ni. Sebahagian isi kurang relevan dengan tesis. Bagaimana cikgu akan menilai relevan atau tidak dengan tesis? Kertas cadangan kamu lah. Kamu kata nak buat kesan, tapi kamu buat faktor-faktor. Dah tak relevan. Faham? Faham? Okey. Fakta yang digunakan tidak banyak membantu uraian idea dalam perenggan. Okey. Fakta maksudnya poin-poin yang kamu ambil. Pada tahun yang ni Haji Abdul Samad contohnya kamu letak telah membina bangunan 20 tingkat dekat Lenggong. Contoh kamu letak macam tu. Tetapi memang betul dia yang bina bangunan 20 tingkat. Kamu gagal membantu uraian idea bagaimana bangunan 20 tingkat itu membangunkan atau memberi kesan atau menyumbang kepada masyarakat. Boleh faham? Boleh faham? Kalau kamu letak saja ini yang dia buat satu senarai, tak boleh dapat markah yang tinggi. Seterusnya, pengetahuan subjek kajian terbatas. Ini sangat penting lah. Bila kamu pilih tajuk, pastikan kamu mempunyai pengetahuan yang sedalam-dalamnya dalam perkara yang kamu nak tulis itu. Tidak menitik beratkan huraian konteks sejarah dan ruang subjek kajian. Ini sangat penting. Siapa pun boleh buat penulisan. Okey, katakan kamu letak, okey, katakan Datuk X contohnya. Datuk X telah membina sebuah bangunan. Okey, bangunan, katakan bangunan penyelidikan getah asli, contoh. Lepas tu kamu kata bangunan ini membolehkan getah-getah diselidikkan. Getah-getah ni akan dibawa daripada ini. Kamu tulis tentang fungsi bangunan tersebut. Kamu sudah lari daripada konteks sejarah. Faham? Dia dah jadi macam esei bahasa Melayu atau pengetahuan am. Tak boleh. Okey? Tak boleh sama sekali. Esei kamu mesti berbau sejarah, bukan berbau pengetahuan am atau bahasa Melayu. Tolong ingatkan benda ni. Seterusnya kita lihat competence, tahap yang okey tetapi bukan cemerlang. Jangkauan penyelidikan dan pembacaan memuaskan dan dapat menyediakan maklumat secara memuaskan. Okey. Pengetahuan berdasarkan maklumat sumber sekunder hanya sebahagian kecil daripada sumber premier. Kamu tengok. Kalau kamu pilih tajuk yang popular tetapi bila kamu tidak ada banyak sumber premier, kamu susah nak pergi ke sini. 1098 sebab pengetahuan berdasarkan maklumat sumber premier berkaitan dengan tajuk. Sebahagian kecil saja daripada sumber sekunder. Jadi markah kamu akan stuck maksimum 7 saja kat sini. Boleh faham? Boleh faham? Okey. Kebanyakan isi relevan dengan tesis. Ini sangat penting. Kamu letak, jangan tertanya-tanya apa benda dia nak cerita ni. Okey. Fakta bagi mendalami huraian idea dalam perenggan agak mencukupi. Pengetahuan subjek kajian mendalam. Uraian subjek dibuat berdasarkan konteks kesejarahan dan ruang memuaskan. Kalau kamu tulis detail tetapi bukan berada dalam konteks kesejarahan, esei kamu akan berada di sini. Faham? Faham? Konteks kesejarahan itu sangat penting sebab ini adalah penulisan ilmiah sejarah. Okey? Kalau nak cemerlang, pengetahuan berdasarkan sumber premier seperti yang cikgu katakan, isi keseluruhannya, bukan sebahagian, keseluruhannya relevan dengan tesis. Banyak fakta disertakan bagi mendalami huraian idea dan perenggan. Pengetahuan subjek kajian sangat mendalam.
Uraian subjek berdasarkan konteks sejarah dan ruang amat memuaskan. Okey. Kalau kamu menepati ciri-ciri ini, barulah kamu akan pergi kepada bahagian amat kompetens. Boleh faham? Paling penting di sini, kamu kena bagi fokus kepada sumber, premier dan juga penulisan kamu dalam konteks sejarah. Jangan syok sendiri, kamu dah tulis banyak, kamu dah tulis tebal, kamu dah tulis. Ada pelajar dia pergi ambil pamphlet kepada di mana-mana kementerian, dia akan salin balik, type balik pamphlet tersebut. Habis kamu. Faham? Jangan buat kesilapan-kesilapan macam tu. Okey, seterusnya kita pergi kepada tahap yang seterusnya, organisasi. Okey, organisasi ini, bagaimana kamu membawa esei kamu? Kalau kamu buat sejarah tokoh, riwayat hidup, perjalanan hidup, kamu tak boleh mula dengan waktu dia dah tua, kemudian pergi ke zaman sekolah, kemudian pergi ke zaman tua dia balik, kemudian pergi ke zaman dia baby dan sebagainya. Dia mesti ada flow, boleh faham? Kronologi. Bagaimana kamu membawa esei? Kalau kamu nak letak sesuatu peristiwa itu kamu kena letak faktor yang membawa kepada peristiwa dan bagaimana peristiwa itu berlaku dan kesan peristiwa tersebut. Dia mesti ada flow. Faham? Jangan kamu cerita tentang peristiwa ini di sini, kemudian kamu dah cerita peristiwa lain, kemudian tiba-tiba munculkan balik peristiwa tersebut. Macam ada benda yang tak betul dalam esei kamu. Esei kurang tersusun. Pembinaan perenggan tidak begitu kemas. Perenggan longgar kerana idea kurang mendapat sokongan fakta relevan. Pembinaan ayat tidak tersusun. Penulisan kurang fokus kepada tajuk. Kamu letak perkembangan, kamu tulislah perkembangan. Kamu letak kesan, kamu tulislah kesan. Dah letak kesan, dia cerita tentang faktor, tak guna pun. Faham? Okey, fokus pada tajuk. Esei ada susunan yang baik. Pembinaan perenggan memuaskan setiap perenggan. Menguraikan idea utama dengan baik menerusi pembinaan ayat yang tersusun. Penulisan fokus kepada tajuk. Okey. Kalau esei yang cukup efektif, yang cemerlang, esei ada susunan yang amat mantap dan efektif. Pembinaan perenggan dibuat secara koheren, setiap perenggan menguraikan idea utama dengan amat baik menerusi pembinaan ayat yang amat tersusun. Kamu kata, berlaku satu kebakaran di Lenggong, contohnya. Kebakaran ini adalah berlaku pada ni sekian dan kebakaran ini adalah berpunca daripada yang ni. Akibat daripada kebakaran ini, kamu ada kaitkan, kamu bawa benda tersebut, boleh faham? Kamu jangan tulis berlaku kebakaran di Lenggong, lepas tu didapati 20 orang dah meninggal dunia. Okey, ramai yang kehilangan harta benda, sedih dan sebagainya. Adakah sejarah tu? Tak ada. Sejarah adalah peristiwa, faktor dan kesan. Faham? Faham? Ambil perhatian tersebut. Penulisan sangat fokus kepada tajuk. Jangan letak stesen kereta api, tulis tentang jalan raya. Habis. Okay. Ini adalah organisasi. Kemahiran bahasa Melayu kamu akan memainkan peranan yang amat penting dalam bahagian ini. Di sini walaupun kamu mempunyai sumber sekunder yang banyak, kamu boleh pergi sampai 10 markah. Boleh faham? Maksudnya, kamu tak perlu risau kalau kamu tak ada sumber premier yang banyak sebab kamu hanya akan kehilangan 3 markah sahaja. Kamu di bahagian pengetahuan, kamu akan terbatas kepada maksimum 7 markah. Faham? Tetapi di sini kamu boleh pergi ke 10 markah. Bagi organisasi. Organisasi tidak mengambil kira sumber itu sumber sekunder atau premier. Sekarang kita masuk kepada komunikasi. Komunikasi ialah kamu kena fikir. Komunikasi adalah di antara siapa dengan siapa. Dia komunikasi 3 penjuru. Kamu dengan tajuk kamu.
kamu dengan kertas cadangan kamu. Kamu ada tak komunikasi? Kertas cadangan kamu satu, esei kamu satu, tak wujud komunikasi. Yang kedua, ada tak apa yang saya hendak sampaikan itu dapat difahami oleh pemeriksa? Boleh faham? Okey. Kamu saja faham, hati kamu saja tahu, jiwa kamu saja tahu, tak ada guna. Pemeriksa atau orang yang membaca esei kamu perlu faham apa yang kamu nak ceritakan. Faham? Jangan dah 10, 5 muka surat dia dah baca, dia masih tertanya-tanya esei ni dia nak cerita tentang apa. Maksudnya gagal dalam komunikasi. Macam cikgu sedang ceritakan, terangkan kepada kamu, betul? Di akhir sekali dah keluar dari kelas, kamu tanya, apa yang cikgu cakap? Entah. Maksudnya apa? Tak wujud komunikasi. Komunikasi itu telah gagal. Faham? Menyampaikan ujahan berdasarkan analisis yang lemah ke atas bukti yang diperolehi. Kamu tak komunikasi dengan esei kamu. Faham? Objektif kamu tu selalu kamu kena communicate. Capai tak? Capai tak? Ini objektif. Kamu kena tanya. Penyampaian idea dan generalisasi berteraskan kepada inference ke atas berasaskan sumber sekunder semata-mata. Maksudnya, apa jua yang kamu cerita itu ada dalam buku. Orang lain dah tulis dah. Kamu ambil, petik balik, kamu turunkan balik. Faham? Bukan satu yang baru kamu memberi. Menunjukkan keupayaan rendah menyampaikan idea secara lancar dan membina hujaan yang kurang memuaskan. Ini memang kamu akan berada dengan 3 markah di sini. Faham? Nak pergi ke tengah, kamu kena ada menyampaikan ujahan berdasarkan analisis yang baik ke atas bukti yang diperolehi. Menjelaskan tesis kajian dan membina kesimpulan dengan memuaskan. Kesimpulan tidak semestinya berada di hujung esei kamu. Setiap perenggan yang kamu buat, kamu boleh buat kesimpulan supaya pemeriksa faham. Boleh faham? Tak? Okey, penyampaian idea dan generalisasi berdasarkan inference ke atas fakta yang diperolehi daripada sumber sekunder, tetapi banyak juga menggunakan sumber primer. Maksudnya di sini kamu ada guna sumber primer. Jadi, apa yang kamu kena alert di sini, kalau kamu pelajar, ambil sebuah tajuk, contohnya Tun Dr. Mahathir Mohamad, kamu tidak ada sumber primer, esei kamu akan mati kat 3 markah sehebat manapun. Faham? Faham? Kalau kamu ada sumber primer, barulah kamu boleh pergi ke 5, 6 dan 7. Itu pun esei kena bagus lah. Menunjukkan keupayaan menyampaikan idea secara lancar dan membina hujaan yang baik. Boleh? Kalau nak cemerlang, kamu buat apa, Amira? Kalau nak cemerlang, kamu perlu menyampaikan hujaan berdasarkan analisis yang jitu ke atas bukti yang diperolehi, menjelaskan tesis kajian dan membina kesimpulan yang amat mantap dan amat baik. Penyampaian idea dan generalisasi berteraskan kepada inference ke atas fakta-fakta yang rata-rata daripada sumber primer. Maksudnya, majority mesti sumber primer. Menunjukkan keupayaan yang tinggi menyampaikan idea secara lancar berdasarkan ujahan yang mantap. Sebab ni, kita perlukan sorotan literature. Kalau kamu tak banyak membaca, kamu tak boleh dapat idea, kamu tak tahu ayat mana nak guna, perkataan mana yang boleh diguna dan sebagainya. Okey, boleh faham? Seterusnya, kita masuk kepada gaya, mekanik dan dokumentasi. Ini sangat penting, gaya, mekanik dan dokumentasi. Okey, kalau tiada sumber primer kat bahagian komunikasi, kamu akan pergi ke mana? Kamu akan hilang berapa markah daripada 10? 7 markah. Boleh faham? Kalau ada sedikit sumber primer, kamu boleh berada di 7, 6 dan 5.
5. Kalau tak ada langsung sumber premier dalam esei kamu, komunikasi esei kamu sudah hilang 7 markah. Jelas? Okey, tolong ambil perhatian bila kamu pilih tajuk untuk buat penulisan nanti. Seterusnya, gaya mekanik dan dokumentasi. Ini banyak melibatkan bahasa Melayu lah. Tata bahasa yang lemah, ayat yang digunakan tidak kemas, gagal memberi kredit sumber rujukan ke atas idea yang frasa semula atau petikan langsung. Kadang-kadang kita tak boleh elak daripada memetik terus apa yang kita baca daripada buku tu. Boleh faham tak? Kita akan petik terus. Bila kita petik terus, bukan tak salah, tetapi kamu kena letak, kamu petik daripada buku mana, kamu kena letak nota kaki ataupun nota ujung. Boleh faham? Kalau kamu tak letak, maksudnya kamu dah cetak rompak satu kesalahan. Kamu buat seolah-olah sumber itu adalah sumber kamu. Okey? Jadi tolong ambil yang ni. Dan jangan elakkan daripada salin 5 atau 6 baris terus daripada buku. Catatan petikan dalam nota kaki atau nota akhir dan susunan bibliografi tidak sepenuhnya menurut format gaya Chicago seperti yang dikehendaki. Format penulisan tidak jelas. Habislah. Faham? Kalau kamu nota kaki bibliografi kamu abaikan, tak ikut format, hebat mana esei kamu pun di bahagian gaya kamu sudah hilang berapa markah? 6 markah. Minimum. Faham? Jadi format penulisan tolong ambil perhatian. Faham? Jadi jangan, kalau kamu dah gaya penulisan Chicago Turbine semua ni kamu dah buat dengan betul, kamu boleh mengharap komunikasi masuk ke bahagian ini. Kalau kamu tak buat dengan betul, kamu kena sedar bahawa esei kamu akan bahagian mechanical akan berada di sini. Faham? 5 hingga 7 markah tata bahasa yang baik, tetapi terdapat kesalahan sana dan sini. Ayat yang digunakan baik, memberi kredit sumber rujukan ke atas idea frasa semula atau petikan langsung, tetapi ada bahagian yang tidak diberikan catatan. Okey, kamu dah buat rujuk gambar, rujuk lampiran 1, itu semua adalah memberi kredit kepada yang ni. Faham? Tapi gambar dan lampiran tidak boleh dimasukkan dalam esei kamu. Mesti semuanya di luar. Catatan petikan dalam nota kaki, nota akhir dan susunan bibliografi menurut format gaya Chicago Turbine seperti yang dikehendaki. Format penulisan yang jelas sesuai dengan bentuk naratif atau analitik atau tematik. Penulisan kamu jelas. Tidak ada point form, tidak ada pecahan-pecahan sub-sub topik. Satu esei sahaja. Faham? Yang kena di stapler. Okey, seterusnya, untuk gaya mekanik dan dokumentasi yang baik, tiada kesalahan dalam tata bahasa, pembinaan ayat jelas, sangat tersusun, penggunaan diksi. Diksi ini adalah dictation yang amat baik, memberi kredit sumber rujukan sepenuhnya ke atas idea yang difrasa semula atau petikan langsung, catatan petikan dalam nota kaki, nota akhir dan susunan bibliografi menurut format gaya Chicago Turbine seperti dikehendaki, format penulisan yang amat jelas sesuai dengan bentuk naratif atau analitik tematik. Boleh faham? Boleh faham? Okey. Jadi tolong jangan abaikan 10 markah. Kamu abaikan 10 markah di sini, habis. Tetapi dia ada syarat. Apa yang kamu tulis ni mestilah ada kaitan dengan esei kamu. Kalau semuanya baik, esei kamu tu dah keluar tajuk, habis. Itu adalah yang sepatutnya. Faham? Jelas? Jangan kamu kata tata bahasa segala-galanya dah okey tetapi yang ni. Dan untuk nota kaki akan pergi berpuluh-puluh. Kalau tak silap 100 pun boleh jadi. Tak payah risau, tak ada limit. Faham? Kamu boleh guna seberapa banyak yang kamu nak, nota kaki atau nota hujung. Okey, ada sebarang soalan?
Ada sebarang soalan tentang pemarkaan ataupun skoran? Sikit lagi. Cadangan kajian. Cikgu dah bagi tahu cadangan kajian ada 7 markah. Okey. Cadangan kajian kabur dari segi menjelaskan langkah dan prosedur penyelidikan yang akan dijalankan. Kalau kabur, markah pun kabur lah. Faham? 3, 2, 1 markah. Satu dah hilang sebenarnya. Rasionalisis pemilihan tajuk, persoalan kajian, tumpuan dan metodologi kajian atau kepentingan kajian tidak dihuraikan secara memuaskan. Semua benda ada tetapi semuanya tak jelas. Senang cerita dia. Faham? Kami ikut kawan. Metodologi kajian, rujukan perpustakaan, library habis. Tak? Okey? Cadangan kajian baik dalam menjelaskan langkah dan prosedur penyelidikan yang akan dijalankan. Rasionalisis pemilihan tajuk. Ini sangat penting. Kenapa kamu pilih tajuk ni? Kenapa kamu pilih tokoh ni? Kamu kena ada. Apa yang kamu nak capai melalui tajuk ni? Persoalan kajian, tumpuan dan metodologi dan kepentingan kajian diuraikan dengan baik. Tajuk yang kamu pilih itu mesti ada kepentingan. Kamu jangan kata untuk menginsafkan penduduk kampung. Untuk menyedarkan, tidak. Tolong fikir lain daripada orang kebanyakan. Faham? Boleh tak? Tingkatan 6 berada di dalam tahap yang lebih tinggi. Cikgu harapkan satu kualiti yang lebih baik daripada kamu. Cadangan kajian sangat efektif menjelaskan langkah dan prosedur penyelidikan yang akan dijelaskan dengan jelas. Rasionalisis pemilihan tajuk, persoalan kajian, tumpuan, metod dan kepentingan kajian sangat memberangsangkan. Baru kamu boleh dapat 6 atau 7 markah. Kat sini tak ada sumber, tak ada apa pun. Kamu boleh sapu 6 atau 7 markah kalau kamu fokus sikit buat benda ni dengan originality kamu. Faham? Jangan pula pergi senaraikan 100 objektif. Padahal, kamu tulis esei 2,500 hingga 3,500 patah perkataan saja, betul? Jadi, cadangan kajian, cikgu ulang sekali lagi, boleh menyebabkan kamu hilang markah dalam penulisan esei sekiranya kamu tak janji, kamu tak tunaikan janji yang telah kamu masukkan dalam cadangan kajian. Sebab tu cadangan kajian akan diluluskan terlebih dahulu. Faham? Cikgu akan berpegang kepada cadangan kajian kamu dalam menilai esei kamu. Kalau dalam cadangan kamu kata nak kaji faktor-faktor kemerosotan, pastikanlah kamu kaji faktor kemerosotan permainan gasing. Faham tak? Kalau kat situ kamu buat hal, walaupun kamu letak sedetail-detailnya, maksudnya kamu masih dah keluar tajuk. Kena jelas, kena faham benda ni. Jangan esok kamu rasa macam berlaku bias, rasa tak betul. Cikgu bagi tahu awal-awal, ini kajian ilmiah. Dia ada satu sistem, dia ada peraturan. Okey, pantang larang yang perlu kamu ikuti. Okey, pembentangan. Pembentangan pun kamu boleh dapat markah dengan simple-simple. 7 markah, 8 markah penuh. Penyampaian idea yang lemah tidak mampu menjawab soalan yang baik. Uraian idea dalam esei dan kaitan dengan tesis lemah. Keterangan sumber yang digunakan meragukan. Meragukan maksudnya kamu tak tahu. Kamu pergi cetak rompak ke mana tak tahu. Dalam esei lain dia letak sumber. Dia tulis, dia letak footnote daripada Oxford University Press. Kamu pun bukannya ambil buku. Dalam buku dia akan letak Oxford University Press. Sebab penulis buku ni dia rujuk Oxford University Press. Faham? Bila kamu rujuk buku ni, kamu tulislah nama buku ni. Yang kamu pergi ambil footnote dia pergi tulis kat situ. Cikgu tahu bahan mana yang boleh dapat kat sini, bahan mana yang tak boleh dapat kat sini. Okey? Hormat pada kajian sejarah itu. Ini bukan penulisan novel, boleh buat cerita. Okey, yang cemerlang penyampaian idea amat meyakinkan, berkebolehan menjawab soalan dengan tegas. Bukannya tengok muka kawan kamu, saya rasa mungkin kot. Itu semua tak tegas dah. Kamu kena confident dengan apa yang kamu buat. Faham?
Saya rasa mungkin kot tak tahulah sir. Agak-agaknya lah. Itu bukan tegas dah. Bukannya tegas maksudnya kamu macam tengok cikgu macam nak marah bila cikgu tanya soalan. Bukan. Tegas maksudnya ayat yang kamu guna itu sendiri mendatangkan keyakinan, confident. Faham? Mampu menguraikan idea dalam esei dalam membuat perkaitan dengan tesis kajian secara jelas. Menguraikan dengan baik sumber yang digunakan. Penggunaan alat bantu amat berkesan ketika membuat persembahan. Ini sangat penting. Usually orang guna PowerPoint saja. Kalau kamu nak guna yang lebih canggih, boleh juga. Flash ke. Tak ada halangan. Jangan tulis dalam kad Manila datang angkat-angkat kau. Dah zaman berlalu, kamu nak masih dengan zaman tu pula. Tak boleh Okey. Ini kamu tengok logo di atas tu. Logo apa? Logo apa ni? Jangan pula kamu fikir cikgu duk kelentong. Ini yang dikehendaki, ini yang diminta. Faham? Cikgu perlu ambil yang tu daripada kamu kalau nak markah yang sepatutnya. Okey. Cemerlang, idea utama tesis yang berkaitan dengan tugasan permasalahan dalam esei dijelaskan dengan terang dalam pengenalan. Betul. Tidak kurang 5 isi utama dibina dan dikembangkan secara jelas, tersusun secara logikal sesuai dengan tesis esei. Sebahagian besar pengetahuan terbina hasil daripada penyelidikan mendalam dan penggunaan sumber primer yang berkaitan dengan tajuk. Kalau tak ada sumber primer, susah nak cemerlang. Setiap perengan mengandungi isi utama yang dibina dengan mantap dan diberikan sokongan bukti secara khusus dan hujahan amat kukuh. Peralihan idea dari satu perengan ke satu perengan sangat lancar. Bukannya berlaku satu gap. Macam kamu tengok movie lah. Kamu tengok ada berlaku babak tu. Berhenti kat situ pergi cerita lain. Tak boleh. Follow tu perlu ada. Kesimpulan yang dibuat berjaya mengukuhkan tesis dengan hujahan mantap. Merantaikan keseluruhan idea utama esei. Penggunaan laras bahasa sejarah yang kemas. Laras bahasa sejarah yang kemas. Kamu baca penulisan sejarah, agaknya pada tahun ini mungkin berlaku, ada tak? Agaknya mungkin berlaku, semua bukannya bahasa sejarah. Kena confirm, benar-benar berlaku baru kamu boleh tulis. Penyampaian idea amat kemas, menyegarkan, menarik dan sangat terang. Bukannya cikgu tertidur ketika nak baca. Itu dah nampaklah tak segar. Kesilapan aspek mekanikal, tata bahasa dan ejaan tidak ketara. Bukan tak boleh langsung. Siapa boleh buat dengan perfect. Tetapi tidaklah ketara sangat. Benda-benda yang remeh, huruf besar, huruf kecil tu memang over sangat lah bagi tahap tingkatan 6. Okey. Kepujian. Ada idea utama yang kukuh berkaitan dengan tesis dan tugasan yang dikendaki dalam pengenalan esei. 5 isi utama jelas dan tersusun secara logikal tetapi bukti dan sokongan kurang terang. Penyelidikan kurang mendalam dan meskipun pengetahuan berdasarkan sumber primer tetapi penggunaannya terbatas. Kamu gagal menggunakan sumber primer kamu. Kamu ambil, kamu pergi jumpa interview semua tapi kamu tak pandai nak masukkan kat mana dalam penulisan kamu. Itu jadi masalah. Setiap perengan mengandungi isi utama yang dibina dengan kemas, diberikan sokongan bukti tetapi kurang spesifik dan hujahan kukuh. Perkataan sesuai digunakan secara tepat tetapi ada bahagian ayat yang kurang kemas, kesimpulan kukuh tetapi agak kurang mantap, penyampaian idea keseluruhan kemas dan terang. Memiliki sebahagian kecil kesilapan mekanikal, tata bahasa dan ejaan yang agak ketara tetapi tidak merosakkan mesej yang disampaikan. Okey. Kemudian ada esei bertaraf baik, kamu boleh bacakan di sini. Dan yang lemah ni lah yang cikgu nak terangkan pada kamu. Ada sangat lemah ni lagi lah teruk. Idea utama tidak jelas, tiada tesis dalam pengenalan. Susunan idea tidak teratur, hanya menggunakan 1-2 sumber sekunder saja. Ambil satu buku rujukan kamu tu bukan buku tak boleh diterima sebagai sumber pun. Buku sumber tu mesti buku ilmiah.
Ada unsur pengambilan maklumat tanpa memfrasakannya sendiri. Ambil cetak rompak, copy and paste. Ada unsur-unsur mempelagiat, maksudnya cetak rompak lah, tiru hasil orang lain. Gagal membina isi utama, unsur-unsur saja, tak perlu bukti, ada unsur-unsur saja pun kamu siap lah kamu. Kita tahu kamu petikan ini sedap pula, kamu copy paste lekat, tukar font, tukar size font. Tiba-tiba apa pula? Tiba-tiba bahasa tu dah jadi sangat bertaraf tinggi. Sebelum tu bahasa tu low quality. Tiba-tiba ada satu perengan tu bahasa dia dah jadi high class sangat. Dah lah, siap lah. Itu memang confirm kamu tiru. Okey, perkataan yang digunakan tidak tepat, mencacatkan penyampaian idea dan kejelasan keseluruhan esei tak bagus, kesimpulan lemah dan tidak relevan dengan tesis kajian, relevan atau tidak relevan cadangan kertas cadangan kamu yang akan buktikan, kesilapan mekanikal dan tata bahasa nampak sangat ketara dan amat menjejaskan penyampaian. Boleh faham? Okey, ini untuk esei yang lemah. Semua ni kamu boleh perolehi dalam Edmodo, cetak dan jadikan sebagai panduan ketika kamu menulis. Ini. Cikgu tak simpan sebarang-barang, semuanya didedahkan. Tujuannya untuk kamu memberi satu hasil yang cukup baik. Faham? Okey. Kamu faham apa kehendak cikgu, kamu faham apa kehendak Majlis Peperiksaan Malaysia, kamu faham bila kamu perkara paling penting kamu kena faham, buat ikut kertas cadangan yang telah kamu serahkan. Jangan kertas cadangan dengan apa yang kamu buat bercanggah. Okey. Ada sebarang soalan kalau kamu boleh kemukakan.